Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatul Ain binti Hamdan bersama rakan sekumpulan saya, Nur Syahidah binti Kamarudin dan Nur Atira binti Musa akan membentangkan isu berkaitan pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan daripada perspektif Barat dan Islam serta kesannya terhadap pembentukan masyarakat. Apa itu keluarga? Keluarga berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu kula warga. Perkataan kula yang bermaksud ras atau suku, manakala perkataan warga iaitu anggota atau kelompok kerabat. Dari segi sosial, keluarga bermaksud manusia yang mempunyai hubungan melalui pertalian darah, perkahwinan atau melalui sistem pengambilan anak angkat. Seterusnya, sosiologi keluarga. Ia merupakan gabungan dua istilah iaitu sosiologi dan keluarga. Sosiologi ialah ilmu tentang masyarakat, manakala keluarga memberi erti satu unit yang kecil daripada masyarakat yang terdiri oleh ketua keluarga dan beberapa ahli yang berkumpul serta tinggal bersama dalam satu tempat yang memerlukan kebergantungan. Menurut pandangan Islam, keluarga bersifat majmuk dan luas. Ia tidak hanya tertumpu kepada ibu, ayah dan anak-anak, malah melibatkan datuk, nenek dan saudara mara yang mempunyai pertalian darah. Secara kesimpulannya, institusi keluarga ini terlahir daripada perkahwinan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Musa. Saya akan membentang mengenai pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan daripada perspektif Barat. Yang pertama, kita lihat definisi bersekedudukan yang bermaksud tinggal atau duduk bersama antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram selain daripada isteri atau suami masing-masing dalam satu rumah, bilik atau tempat dalam keadaan yang mendatangkan syak bahawa berlakunya persetubuhan haram antara mereka. Jadi apabila kita sebut mengenai perspektif Barat, jadi kita lihat daripada perspektif Barat, mereka memperjuangkan hak kebebasan di mana atau lebih dikenali sebagai hak asasi manusia, di mana mereka berselindung di sebalik hak asasi ini bagi menuntut kehendak mereka walaupun perkara tersebut bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Melalui slogan kata seperti hak kesamarataan, keadilan maupun untuk atau slogan hapus diskriminasi, mereka membuat tuntutan mengikut kehendak mereka. Jadi hak asasi ini juga mendapat sokongan daripada pihak yang berkuasa seperti pemerintah, sarjana dan juga NGO maupun orang ramai. Oleh demikian, kita dapat lihat kesannya pada hari ini ialah masyarakat di Eropah maupun Barat, mereka sudah sebati dalam kehidupan yang melakukan seks bebas maupun LGBT. Baik, yang seterusnya ialah saya sertakan carta mengenai penerimaan bersekedudukan tanpa ikatan perkahwinan di Barat. Carta ini berdasarkan responden yang diambil daripada Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 69% menerima bersekedudukan walaupun tanpa perancangan perkahwinan, manakala 16% manakala 16% menerima bersekedudukan walau dia mempunyai perancangan untuk berkahwin. Tapi hanya 14% iaitu segelintir sahaja yang tidak menerima bersekedudukan tanpa ikatan perkahwinan ini. Dan seterusnya ialah kita dapat lihat yang saya sertakan ini adalah peratusan faktor ataupun alasan yang diberikan oleh pasangan yang bersekedudukan tanpa ikatan perkahwinan ini di Barat. Antara faktor yang tertinggi yang mereka responden bagi ialah pertama ialah kerana cinta, bersekedudukan kerana cinta walaupun tanpa perkahwinan. Seterusnya ialah pergaulan, lelaki dan perempuan bercampur. Yang seterusnya berkeinginan punya anak bersama, faktor kewangan dan pasangan hamil sebelum berkahwin. Yang seterusnya adalah faktor bersekedudukan tanpa ikatan perkahwinan di Barat. Ini kita akan lihat secara spesifik, iaitu yang pertama ialah sekularisme. Sekularisme adalah orang yang berpegangan sekularisme ini mereka tidak mencampur adukkan antara agama serta aktiviti kehidupan seharian, di mana agama tidak memainkan peranan dan mereka hanya memakai logik akal semata-mata. Seterusnya adalah pergaulan bebas tanpa larangan orang tua. Kita dapat lihat di Eropah, negara Eropah, mereka pergaulan sangat bebas. Ibu dan ayah mereka tidak melarang, bahkan mereka ibu dan ayah mereka mengutamakan pendidikan seksual, di mana mereka sendiri yang menyediakan perancang dan sebagainya, yang seperti kondom dan sebagainya lah. Yang seterusnya berpendapat untuk mapan terlebih dahulu sebelum berkahwin.
mapan di sini ialah stabil dari segi kewangan, ekonomi, di mana rata-rata individu akan mencapai tahap mapan pada usia 30 hingga 40-an. Jadi itulah faktor mengapa mereka bersekedudukan tanpa perkahwinan walaupun sudah mempunyai anak. Tulisnya terdapat juga yang memang tiada keinginan untuk berkahwin kerana tiada lagi matlamat dalam pernikahan. Kalau kita seperti kita yang beragama Islam, kita ingin berkahwin, kita punya matlamat, iaitu mempunyai zuriat. Salah satu matlamatnya lah. Dan ada lagi matlamat lain untuk kita menikah. Tapi bagi mereka yang sudah bersekedudukan, mereka tiada lagi matlamat untuk menikah tersebut. Okay, yang terakhir ialah jika berlaku perceraian, golongan wanita akan mendapat banyak kelebihan seperti wanita akan mendapat hak asuhan anak-anak. Jadi mereka takut jika bernikah dan berlaku perceraian, pihak lelaki akan mengalami kerugian. Okay. Itu antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya bersekedudukan tanpa ikatan perkahwinan di Eropah ataupun di Barat. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan daripada perspektif Islam. Keluarga haruslah dibentuk daripada ikatan perkahwinan yang sah. Oleh itu, pembinaan keluarga tanpa ada ikatan perkahwinan tidak disebut sebagai keluarga. Untuk membentuk satu pepohon keluarga, kita mestilah merujuk kepada salasilah keturunan. Salasilah keturunan merupakan sesuatu yang penting dalam hubungan kekeluargaan yang mempunyai pertalian darah. Salasilah juga memberi kepentingan kepada hubungan silaturahim kaum kerabat di masa hadapan. Mengapakah salasilah keturunan itu penting? Kerana ia mempunyai kepentingan dalam bidang perubatan dan genealogi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat. Mengapakah pembinaan keluarga tanpa ikatan perkahwinan tidak sah daripada perspektif Islam? Hal ini kerana Islam telah menekankan umatnya untuk berkahwin untuk membina sebuah institusi keluarga. Perkahwinan dalam Islam ialah suatu langkah awal untuk membentuk generasi yang terpelihara. Apa itu perkahwinan? Menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul, iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang telah ditentukan oleh Islam. Antara tujuan perkahwinan dalam Islam ialah memelihara kesinambungan kemanusiaan, memelihara nasab keturunan, memelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak, menghindarkan penyakit dan memberikan ketenangan jiwa. Islam juga telah menekankan hak keluarga dalam pembahagian harta pusaka faraid. Seperti firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anakmu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Firman ini menunjukkan bahawa anak angkat tidak berhak mewarisi harta pusaka ibu atau bapa angkatnya mengikut hukum syarak walaupun sudah berbinkan kepada bapa angkat di dalam sejak kelahiran. Selain itu, anak angkat juga tidak boleh dinasabkan kepada bapa angkatnya. Hal ini kerana anak angkat tidak mempunyai hubungan pertalian darah dengan ibu atau bapa angkatnya. Akan tetapi, anak angkat boleh mewarisi harta pusaka ibu atau bapa angkatnya melalui sistem wasiat atau hibah. Seterusnya, Islam juga menekankan pembasmian jenayah seks di dalam masyarakat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 16 yang bermaksud, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dua orang yang melakukan perbuatan keji ialah dua orang lelaki yang melakukan kejahatan seks yang abnormal, iaitu homoseks. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan pelakuan itu. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Islam mengambil berat dalam usaha membersihkan masyarakat Islam daripada kejahatan seks. Membina keluarga tanpa ikatan perkahwinan yang sah boleh mendorong kepada berlakunya zina. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina.
Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran telah memberi amaran supaya tidak mendekati perbuatan zina kerana perbuatan ini didorongkan oleh keinginan nafsu yang kuat. Oleh itu, Islam melarang pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram serta menggalakkan perkahwinan jika mampu. Zina merupakan perbuatan membunuh dari awal lagi kerana zina itu menumpahkan benih hayat bukan pada tempatnya. Akhir sekali, Islam telah menetapkan tanggungjawab dan hak-hak sebagai suami dan isteri. Tugas suami ialah mencari nafkah untuk meneruskan kelangsungan hidup dan menjaga pergaulan dengan isteri dengan cara yang baik daripada segi zahir dan batin. Manakala tugas isteri bertanggungjawab untuk menguruskan rumah tangga serta memberikan tumpuan dan kasih sayang kepada perkembangan anak-anak. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan iaitu isteri kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain, perempuan. Dan kerana mereka, laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah menjaga mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah An-Nisa ayat 34 bertujuan untuk mengatur institusi rumah tangga untuk mencegah pertelingkahan di antara anggota-anggotanya. Tanggungan kepimpinan keluarga diberikan kepada lelaki kerana lelaki atau suami dipertanggungjawabkan untuk memelihara dan melindungi keluarganya. Setiap anggota di dalam keluarga mempunyai tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh itu, sangatlah adil Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan tugas kepada sang suami untuk mencari nafkah, sedangkan isteri mengandung, melahirkan, menyusukan dan menjaga anak hasil daripada hubungan dengan suami. Tanpa ada ikatan perkahwinan, masing-masing akan mengabaikan tugas dan tanggungjawab dalam keluarga, maka akan runtuhlah institusi kekeluargaan tersebut. Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Syahidah binti Kamarudin. Saya akan sambung presentasi daripada guru saya dengan topik impak ataupun kesan terhadap pembentukan masyarakat apabila ikatan kekeluargaan dibina tanpa perkahwinan. So, yang pertama ialah kesannya akan melahirkan masyarakat yang meninggalkan seruan fitrah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT telah menjadikan fitrah alam manusia untuk hidup berpasangan. Sebagai contoh, manusia, haiwan, tumbuhan, bahkan benda-benda hidup yang lain juga mempunyai pasangannya. Sebagaimana firman Allah SWT, maksudnya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka atau dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Surah Yasin ayat ke-36. So, perintah untuk berkahwin adalah satu tuntutan agama yang perlu dipatuhi kerana terdapat arahan yang jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabawi seperti firman Allah SWT, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu suka dari perempuan-perempuan 2, 3 atau 4 surah An-Nisa, dan juga sabda Rasulullah SAW, iaitu apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu redai agamanya dan amanahnya, maka kahwinlah dia. Dan jika kamu tidak melakukan sedemikian, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan juga kerosakan yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. So, hal ini jelas menunjukkan kepentingan perkahwinan yang merupakan fitrah manusia kerana tanpanya keseimbangan alam semesta ini akan rosak binasa. Jadi untuk menjaga keseimbangan ini, Allah SWT telah mensyariatkan perkahwinan agar manusia dapat memenuhi keperluan fitrahnya tanpa melampaui batas atau terkurang. Kesan yang kedua, tidak mendapat ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Hal ini kerana salah satu sebab utama manusia menjalani alam perkahwinan adalah untuk mencari seseorang untuk menemani kehidupannya. Sebagaimana semasa kecil, manusia sentiasa mempunyai seseorang yang berada di sampingnya seperti seorang ibu, seorang bapa, rakan sekolah dan juga rakan sepermainan. Justru, pembinaan keluarga dengan ikatan perkahwinan adalah sangat wajar supaya dapat menambahkan kehadiran teman
yang dapat melahirkan ketenteraman jiwa, kasih sayang dan belas kasihan. Sebagaimana Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, maksudnya, dan di antara tanda-tandanya Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Surah Al-Rum ayat ke-21. Empat seterusnya ialah berlaku keruntuhan dan kerosakan akhlak. Sebagaimana kita tahu, perkahwinan juga berfungsi untuk mengelakkan individu daripada kancah maksiat. Seterusnya, perkahwinan juga dapat membawa segala keinginan manusia ke arah yang betul, iaitu mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun, sekiranya perkahwinan telah dihalang ataupun dihapuskan, hal ini akan memberikan banyak kesan buruk bukan sahaja kepada individu, bahkan masyarakat dan juga negara. Antara perkara buruk yang dikhawatiri berlaku adalah perbuatan zina yang jelas merupakan sesuatu perbuatan yang sangat ditekan oleh agama. Seterusnya, pembinaan keluarga tanpa perkahwinan juga akan mengundang cacian, hinaan dalam kalangan masyarakat. Selain golongan ini juga akan disisihkan yang dapat memberikan tekanan emosi yang berlarutan serta merosakkan keharmonian hidup bermasyarakat. Berbagai penyakit dan wabak juga tersebar serta nilai maruah dan kemanusiaan akan merosot dalam sebuah negara sekiranya kegagalan dalam mencegah perbuatan zina tersebut. Empat seterusnya ialah kesempurnaan dan kesejahteraan keturunan manusia tidak terjaga. Allah SWT telah menjadikan tubuh badan manusia dengan sifat inginkan kepada sesuatu ikatan, iaitu manusia sentiasa merasa terhubung dengan seseorang yang lain. Hal ini kerana seksual merupakan satu fitrah diri manusia dan sifat ini tidak dapat dihilangkan, namun ia dapat dikawal. Setelah berlakunya akad perkahwinan, satu ikatan yang sah akan mengikat jiwa dan perasaan manusia. Pembinaan keluarga semestinya akan mempunyai pelbagai rintangan seperti masalah kewangan, sakit atau pasangan disakiti oleh orang lain. Namun, dengan ikatan perkahwinan, setiap pihak, sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan, akan mempunyai rasa komitmen, setia dan percaya dalam mempertahankan hubungan mereka kerana ia adalah milik mereka sendiri dan akan mempertahankan hubungan tersebut daripada terpecah. Okey, so kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada presentasi kami pada hari ini ialah masyarakat wajarlah memahami kepentingan untuk membina ikatan kekeluargaan dengan perkahwinan supaya dapat menyahut seruan fitrah manusia yang telah dikurniakan oleh Allah SWT.